Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersiaran untuk mengulas khususnya tentang pendedahan. Kononnya pendedahan lah. Tan Sri Anwar Musa setelah beliau telah digantikan dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan saudara Wan Kuris untuk membacakan soalan-soalan dan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Anwar Musa satu persatu, supaya saya boleh mengumpas satu persatu, supaya ada pencerahan terhadap apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri Anwar Musa hari ini di dalam sidang media beliau. Sebaik saja beliau telah digantikan sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional oleh Datuk Ahmad Maslan, seperti mana yang diumumkan oleh Presiden UMNO, walaupun belum lagi disahkan di dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Tan Sri Anwar Musa mendahkan punca dia dipecat. Ya. Kerana berdasarkan atas tidak selari dengan Presiden UMNO itu sendiri tu. Oh, so punca dia dipecat ialah kerana tidak selari Jadi ini saya nak terus jawab lah, senang cerita. Nanti kejap lagi kita pergi satu persatu Pertama sekali, dia punya perselisihan pendapat ataupun punca dia dipecat bukan kerana beliau tidak sependapat dengan Presiden UMNO. Ni Anwar Musa ni dia kena sedar diri lah. Siapa dia nak berselisih pendapat. Dia ni bertanding jawatan Timbalan Presiden UMNO. Kalah. Dia dikutip oleh Datuk Zahid menjadi Setiausaha Agung UMNO. Dia menjadi Setiausaha Agung UMNO. Dan dia memberikan khidmat peringkat awal tu memang taat setia dia kepada Presiden UMNO. Dan beliau diberi peluang ketika berlakunya perbincangan untuk bergabung dengan Tun Dr. Mahathir, bergabung dengan Tan Sri Muhyiddin selepas tu. Beliaulah orang yang mewakili parti untuk mengusahakan kerjasama ni. Dan akhirnya ketika nak memilih menteri pun beliau jugalah yang terlibat bersama dengan Makcik Ainon, bersama dengan Hamzah Zainuddin untuk memilih barisan kabinet pada Mac 2020 yang lalu, tahun lepas. Dan kalau tak kerana Zahid yang mencadangkan nama dia dan meletakkan dia di posisi yang penting untuk berurusan bagi pihak UMNO, maka sudah pastilah beliau tidak diangkat menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional. Direhatkan sebagai Setiausaha Agung BN, Setiausaha Agung UMNO, diangkat menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional. Jadi sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, beliau sepatutnya berada di dalam posisi untuk mewakili Barisan Nasional, mewakili kepentingan Barisan Nasional, bersuara bagi pihak Barisan Nasional, memperjuangkan nasib Barisan Nasional, dan elakkan daripada Barisan Nasional ditindas, diperlekeh, diperkotak-katikkan, ditikam belakang oleh pihak lain. Malangnya, punca sebenar yang menyebabkan beliau ni digugurkan, tidak lagi menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional, ialah kerana beliau sudah tidak lagi menjadi suara Barisan Nasional. Beliau tidak lagi menyuarakan pandangan bagi pihak Barisan Nasional, tidak memperjuangkan hak Barisan Nasional. Jadi atas dasar itulah beliau telah ditukarkan. Dan Datuk Zahid pun membuat keputusan, walaupun sepatutnya dia bawa kepada Dewan Tertinggi BN, dia membuat keputusan setelah beliau berjumpa dengan ketua-ketua bahagian UMNO.
yang rata-ratanya meminta supaya Anwar Musa dipecat. Meminta Anwar Musa digugurkan. Kerana dalam keadaan hari ini adalah perlu untuk UMNO dan juga Barisan Nasional suaranya diwakili oleh seorang yang yakin bahawa UMNO dan Barisan Nasional boleh berdiri di atas kaki sendiri, mampu untuk mentadbir negara dengan baik dan tidak perlu bergantung harap kepada pihak lain untuk terus kekal relevan. Jadi atas dasar itu, saya menyokong tindakan yang diambil oleh Presiden UMNO untuk menukar. Cuma lebih molek dan lebih manis sekiranya keputusan untuk menukar Susu Agung UMNO, Susu Agung Barisan Nasional dibuat selepas mesyuarat Dewan Tertinggi BN. Jadi tidaklah timbul Wee Ka Siong mengeluarkan kenyataan. Kita pun tahulah bila kita tak ada kuasa, presiden kita tak ada kuasa, musuh kita Perdana Menteri, sudah pastilah akan timbul pertikaian. Jadi nak mengelakkan daripada benda ni berlaku, sewajarnya ianya dibawa ke dalam Dewan Tertinggi BN. Kalau Dewan Tertinggi BN tidak bersetuju, kita dah boleh pertimbangkanlah sama ada nak mengekalkan ataupun tidak. Mereka-mereka yang dulu berkawan dengan kita, yang hari ini nampaknya lebih mirip kepada kawan-kawan yang ada kuasa. Kita kena tegas. Dalam hal ni kita kena tegas. Jadi nak betulkan, Anwar Musa tak ada hak lah, dalam erti kata lain, untuk berbeza pandangan dengan Zahid. Bukan soal perbezaan pandangan. Dia hanya orang Zahid. Susu Agung UMNO yang dilantik oleh Zahid, kemudian tu direhatkan, dijadikan Susu Agung BN yang dilantik juga oleh Zahid walaupun dengan restu Dewan Tertinggi BN. Jadi kalau misalnya dia dah tidak lagi mewakili Barisan Nasional, sudah tidak lagi mewakili Barisan Nasional, jadi sewajarnya lah, sewajarnya dia direhatkan dan dia boleh meneruskan kehidupan dia macam biasa. Sama ada dia nak menyertai bersatu ke, dia nak apa ke, terpulang kepada dia. Itu nak beritahulah pendedahan. Dan saya nak beritahu tentang surat yang dikeluarkan ni. Surat kononnya Presiden UMNO menulis surat kepada Kebawah Duli Tuanku menyatakan beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Okey. Ini saya dah ulas 2 bulan setengah yang lalu, dekat 3 bulan. Kalaulah Anwar Musa, ini nak beritahulah, tak bersetuju dengan pendirian Datuk Zahid, jadi kenapa dia berkomplot selama 2 bulan setengah dan tunggu sehingga dia ditukar, dipecat, baru dia nak bersuara? Kalau dia tak suka, dia tak setuju kerjasama dengan Anwar Ibrahim, dia masih lagi nak supaya UMNO ni jadi Barua Balaci kepada Bersatu, maka patutnya 2 bulan setengah yang lalu dia nyatakan benda ni. Sebenarnya apa hakikat yang sebenarnya ialah dia nak mempertahankan kepentingan dia, diri dia, kepentingan peribadi dia. Hanya kerana diberi mandat oleh Presiden mewakili parti, dia dapat peluang menjadi Susu Agung BN dan diangkat menjadi Menteri Wilayah. Kalau lepas ini UMNO mengambil keputusan bekerjasama dengan parti lain, Perdana Menteri berubah, sudah pasti dia sudah tidak lagi menjadi Menteri Wilayah. Itu je sebabnya. Hanya untuk kepentingan peribadi dia. Jadi tak payah duk sembang lah pasal
ada pendapat, beza pendapat lah. Ini bullshit. Minta maaf cakap. Apa perbezaan pendapat? Apa bezanya jadi Barua kepada Muhyiddin dengan jadi Barua kepada Anwar Ibrahim? Apa beza dia? Sama je. Sama je. Dua-dua tak menguntungkan UMNO. Dan yang ketiga saya nak beritahu. Kalaulah betul, ini saya nak beritahu, saya dah jelaskan bahawa kalau betul surat ni keluar. Surat ni ialah untuk membolehkan usaha meruntuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin bermula. Kenapa saya kata kena bermula ni? Kena beri sokongan kepada Anwar Ibrahim. Sebabnya UMNO hanya ada campur dengan BN, campur dengan MCA 2, MIC 1, UMNO hanya ada 43 kursi, 1 meninggal. Boleh tak UMNO pergi hantar surat ke bawah dulu Yang Maha Mulia daripada Kebagingan Yang Tuan Agong, nak berjumpa dengan Yang Tuan Agong untuk membentuk kerajaan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana strateginya supaya kita boleh bring down the government yang tidak mau dengar rintihan rakyat nakkan KWSP, tak mau dengar rintihan rakyat yang mahukan moratorium, yang tak mau menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan pendakwaan terpilih ketika zaman Pakatan Harapan yang diteruskan zaman Perikatan Nasional ataupun PH 2.0 ni. Begitu juga dengan kes Adib, arwah Adib. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Kes arwah Syed Daniel, sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Banyak lagi perkara-perkara yang sepatutnya diselesaikan. Penjualan aset-aset tabung haji tidak diselesaikan oleh kerajaan Muhyiddin. Bila kita memberikan cadangan kita di peringkat awal dulu, masa mula-mula dia dapat kuasa, dia dengar, alhamdulillah, imej dia pun bersih sehingga orang panggil dia abah. Walaupun sebelum tu orang maki hamun ketika dia berada dalam PH 1.0. Orang boleh panggil dia abah, tapi tak bersyukur. Dia mula menjadi angkuh. Dia mula merasakan bahawa populariti dirinya lebih hebat daripada populariti UMNO itu sendiri. Maka dia mula penjarakan pemimpin kita. Dia mula menekan pemimpin kita, menekan UMNO dengan tidak membenarkan duit UMNO dilepaskan, dipulangkan, walaupun mahkamah 2 kali telah meminta supaya duit UMNO dipulangkan. Minta tolonglah jangan call saya ketika saya buat live ni. Terus terputus. YouTube dah habis. Sekarang tinggal Facebook je. Jadi saudara, saya nak beritahu bahawa kes ni, kes Anwar Musa ni sama sekali tidak benar, sama sekali tidak benar bahawa beliau dipecat kerana berbeza pandangan. Bukan. Beliau dipecat kerana beliau hari ini sudah berubah menjadi Susah Agung PPBM berbanding dengan Susah Agung Barisan Nasional. Itulah punca dia. Kita nak ada wakil, kita nak ada Susah Agung, terutamanya Susah Agung ni general yang sepatutnya mempertahankan presiden, yang sepatutnya mempertahankan kepentingan Barisan Nasional. Sepatutnya dia menjadi wakil kita, suara kita, general perang kita. Tetapi dia meletakkan dia punya walak dia meletakkan kesetiaan dia daripada presiden ataupun pengurusi BN, dia bertukar menjadi pengurusi Perikatan Nasional, menjadi presiden dia, menjadi ketua dia, menjadi khalifah dia. Jadi inilah yang menyebabkan Datuk Seri Zahid menerima tekanan daripada Akar Umbi meminta supaya tindakan diambil dengan menukar. Dan sepatutnya Anwar Musa ni ucap terima kasih. Kenapa? Kerana apa yang dia buat, dia mendedahkan bahawa Presiden UMNO mahu bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Adalah apa yang saya buat dulu. Saya mendedahkan bahawa Datuk Seri Zahid mahu bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi saya dituduh oleh Anwar Musa tidak berkata benar.
Dan akibatnya saya telah dipecat daripada ahli UMNO. Dia nak pecat saya sebagai MT UMNO tak boleh, sebab saya bukan dipilih macam dilantik macam Anwar Musa ni. Saya dipilih oleh ahli akad umbi. Top 10 lagi, kan? Jadi macam mana nak buang saya? Satu-satunya cara nak buang saya ialah pecat keahlian UMNO saya supaya saya hilang kelayakan sebagai MT UMNO. Jadi dia patut bersyukur kerana Datuk Zahid hanya tukar gantikan Susragung BN dengan Susragung UMNO jadi Susragung BN. Betul tak? Patut dia terima kasih kerana dia masih lagi ahli UMNO. Kerana dia masih lagi ahli parlimen ketirih mewakili Barisan Nasional. Pilihan raya akan datang, ada peluang lagi nak menjadi ahli parlimen. Jadi apa masalah? Redha je lah, kan? Tak payahlah reka cerita macam-macam hari ni nak menunjukkan seolah-olah dia seorang yang berprinsip. Kita tahu prinsip dia, siapa ketua, siapa yang boleh mengekalkan jawatan menteri pada dia, siapa yang boleh mengelakkan SPRM membuat pertuduhan ke atas dirinya, itulah ketua dia. Itulah orang yang dia dukung. Jadi tak payah cerita pasal perbezaan pandangan. Okey. Saya dah beritahu 2 bulan lalu bahawa surat itu semata-mata supaya kita boleh gerakkan usaha untuk menurunkan kerajaan yang angkuh. Itu sebabnya surat itu menyatakan bahawa Datuk Zahid memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kerana hari ini Anwar Ibrahim, pembangkang setiap kali kita mengadakan pengundian ketika belanjawan 108 menentang kerajaan. Tolak Mahathir 5, ada 103. Faham 103. Maknanya sekiranya Anwar Ibrahim berjaya menarik 8 orang, maka dia boleh menjadi Perdana Menteri. Tolak Mahathir 5 orang ni, dia dapat tarik 8 orang daripada UMNO, dia boleh jadi Perdana Menteri. Dan dengan surat inilah barulah Anwar Ibrahim boleh menulis kepada baginda tuanku untuk mohon menghadap, untuk membuktikan bahawa dia mempunyai jumlah ahli parlimen yang mencukupi bagi membentuk sebuah kerajaan. Ini yang kita perlukan. Kerana apabila Anwar pergi menghadap tuanku, maka tuanku akan meminta supaya Anwar membuktikan. Cuma strategi Anwar silap, dia pergi menghadap tuanku dengan tangan kosong. Dia sepatutnya memberikan 121 SD yang kononnya ada, kan? Jadi barulah tuanku boleh meneruskan ke peringkat kedua, iaitu memanggil ahli parlimen yang 121 orang yang dicerita ni. Betul ke kamu menyokong Anwar Ibrahim? Pada ketika itulah baru ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan beritahu bahawa kami bukan nak menyokong Anwar Ibrahim, kami mahu pilihan raya diadakan. Jadi kalau katalah ada 8 orang daripada Barisan Nasional buat benda ni, 8 orang buat benda ni, kami mahukan pilihan raya diadakan. Ini bermakna Muhyiddin yang hanya ada 114 tolak 1 meninggal, tinggal 113. 113 tolak 8 orang, berapa tinggal? 105. Boleh memerintah? Tak boleh. Maka dia kena menghadap ke bawah duli, sama ada untuk meminta ke bawah duli membubarkan parlimen, ataupun ke bawah duli boleh memanggil semua macam bulan Februari itu lagi dan tanya dia orang nak bubar ke tak nak bubar. Kalau tak nak bubar, nak lantik Perdana Menteri baru, siapa yang dia orang nak pilih? Betul tak? Ini apa yang sebenarnya rencana pimpinan kita. Sebab kita tak boleh hantar surat kepada tuanku yang kata kita ni nak bentuk kerajaan, sebab kita tak ada nama. Yang munasabah yang boleh membentuk kerajaan, jika boleh tarik 8 orang daripada kita, ialah Anwar Ibrahim. Maka itu sebabnya diberikan surat kepada Anwar Ibrahim. Tetapi bila menghadap tuanku, kita pun tak mengatakan kita akan menyokong Anwar Ibrahim. Maka pada ketika itu Muhyiddin tak cukup 111,
Anwar Ibrahim tak cukup 100 bulan untuk membentuk kerajaan. Boleh tak dua orang ni jadi Perdana Menteri? Tak boleh. So apa ada masalah? Anwar Musa tak pernah mempertikaikan benda ni kerana dia tahu strateginya ialah untuk go for early election. Tapi kenapa dia tak bising? Kenapa sebelum ni Anwar Musa tidak pernah menceritakan benda ni kepada umum? Kenapa dia bersekongkol? Boleh kata bersekongkol lah, dia menyembunyikan fakta yang sebenar ni. Kenapa dia merestui strategi Presiden UMNO ni untuk menurunkan Muhyiddin dengan menghantar surat mengatakan bahawa kita menyokong. Dan kemudian bila dipanggil untuk proses pembuktian oleh Kebawah-Duli tuanku, barulah pada ketika itu kita mengatakan bahawa kita mahukan election. Keempat, kalau betul lah UMNO ni nak bekerjasama dengan DAP seperti mana yang diwawarkan oleh beberapa orang puak-puak PAS daripada geng Publica. Puak PAS ni ramai yang baik. Yang celaka 2-3 orang ni, minta maaf cakap. Geng-geng Publica ni yang sedang mengatur strategi nak membenam UMNO supaya dia boleh diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri lepas ni. Ada 2-3 orang ni. At-Takiri, Samsuri. Saya nak beritahu. Ini Taqiyuddin pun dah mula nak kena singkir juga. Sebab dia orang nak gantikan At-Takiri menjadi Susagong UMNO. Susagong PAS. Sebab Taqiyuddin ni lebih dekat dengan Haji Hadi. Haji Hadi nak diletakkan sebagai Mursyidul Ampas. Dia letak parking Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim pun mungkin tak tahu apa benda pun. Kan? Dia letak Tuan Ibrahim sebagai Presiden, Syamsuri jadi timbalan Presiden. Kemudian lepas pilihan raya, dari segi stature-nya yang pernah menjadi Menteri Besar PAS ni ialah Syamsuri. Jadi mereka nak letak Syamsuri ni menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Muhyiddin. Jadi ini planning mereka. Okey. Saya nak beritahu, kalaulah betul UMNO ni nak bekerjasama dengan PPBM, kalau dengan DAP, jangan lupa bahawa ketika Peja jatuh, Peja berhadapan dengan undi tidak percaya, pada ketika itu kita ada peluang yang seluas-luasnya. Kita ada peluang yang seluas-luasnya. Dan pada ketika itu DAP sudah mengeluarkan kenyataan kita sedia bekerjasama dengan UMNO. Tetapi Datuk Zahid mempunyai keputusan selepas dia berbincang dengan yang nak sangat ni, supaya kita kekal bersama dengan PAS, kita kekal bersama dengan PPBM, Datuk Zahid. Ini realiti. Aku bukan nak sokong, tapi benda betul kita kena cakap betul. Benda tak betul aku balon, aku peduli apa. Betul tak? Benda betul. Jadi kalau misalnya kita betul nak bersama dengan DAP, itulah tempat yang terbaik. Sebab bila kita mula kerjasama dengan DAP di Perak, maka hubungan dengan PAS, hubungan dengan Bersatu di peringkat nasional akan terkubur. Kita akan ambil alih terus di peringkat nasional. Selesai masalah. Kan? Tuanku pun nak multiracial society yang govern Malaysia in the future. Jadi cukup. Yang mewakili Melayu ada UMNO, mewakili Cina ada DAP, yang mewakili masyarakat berbilang kaum ada Anwar Ibrahim. Cukup dah. Kalau nak buat satu Malaysia government, cukup. Tapi ketika itu mereka mengambil pendirian untuk kekal bersama dengan PPBM. Bukan takat tu. Muhyiddin suruh minta maaf. Nak beritahu ni. Muhyiddin suruh minta maaf. Aku kenal lah Zahid ni. Kalau ikut ego dia pun takkan minta maaf. Tapi demi nak mempertahankan UMNO punya kerjasama dengan PAS dengan PPBM, dia sanggup minta maaf. Jadi apa bullshit yang Anwar Musa cuba cakap? Masuk akal? Betul tak? Itu je lah yang aku boleh komen pasal Anwar Musa ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Cakap.
Okey tu. Dia juga Anwar Musa mendedahkan bahawa punca pemecatan dia ada beberapa perkara tu. Dia cuba beritahulah. Jadi yang pertama tu, dia kata punca dia percakapan dengan Zahid ialah sokongan secara hitam putih Zahid kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Itu dah jawab. Okey, itu dah jawab. Kenapa surat tu dikeluarkan? Wan ada kat sini. Okey. Jangan pergi tempat lain, Wan. Okey. Surat tu keluar kerana itu strategi kita untuk mencukupkan jumlah sokongan Anwar supaya Anwar boleh buat move menghadap tuanku, supaya tuanku boleh memanggil ahli parlimen mendapatkan pembuktian. Pada ketika itu tuanku akan sedar bahawa Muhyiddin sudah kehilangan majoriti dan Anwar tidak mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Salah satu dia tu, dia kata percubaan menggugat kestabilan kerajaan PN berkali-kali tu yang menyebabkan terjejasnya hubungan baik terutama antara UMNO, PAS dan Bersatu. Ya. Dia tuduh macam tu lah. Cubaan untuk menggugat kestabilan. Ini Bahlul punya Anwar Musa ni. Siapa yang menggugat kestabilan kerjasama ni? Nak beritahu apa Muhyiddin tak cakap, apa Mahathir tak cakap terhadap Najib. Perompak, penyamun, macam-macam dia cakap, menyebabkan sampai kita hilang kuasa. Tapi bersihnya hati Najib ni, dia boleh maafkan Muhyiddin dan dia boleh bagi SD untuk Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan masa Muhyiddin mula-mula diangkat menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Najib memberikan sokongan padu, memberikan idea-idea yang tuntas, sehingga abah lembu kau ni, abah kau ni, yang tak tahu apa-apa pasal ekonomi, dilihat sebagai seorang yang hebat dari segi menjaga nasib rakyat, sehingga orang panggil dia abah kau. Ini idea Najib. Tapi macam mana dia balas? Dia balas dengan memenjarakan Datuk Seri Najib 12 tahun penjara, 210 juta denda. Macam mana dia balas? Dia nak penjarakan Datuk Zahid, dia nak penjarakan Tengku Nan, dah penjara pun, dah kena. Dia nak penjarakan Ahmad Maslan, dia nak penjarakan Tan Sri Syarif Samad, dia nak penjarakan Boh Mokhtar, yang akhirnya bersetuju untuk menerima Hazizi yang menang kurang daripada UMNO sebagai Ketua Menteri Sabah. Tetap nak dia penjarakan. Aziz Rahim nak dipenjarakan. Jadi di mana permulaan hubungan ini menjadi retak? Kerana Muhyiddin, kerana Hamzah Zainuddin, kerana Azmin Ali, kerana geng-geng C5 ni, celaka 5 ni. C celaka C tu celaka lah. Kan dia orang panggil C5. Betul tak? Faham tak? Okay. Jadi ini realiti. So, yang duit UMNO ni 2 kali dah Mahkamah dah putuskan supaya dipulangkan. Siapa yang mengarahkan supaya Idrus Harun, Peguam Negara, merayu supaya Mahkamah tidak membenarkan duit tu dipulangkan kepada ni? Siapa? Muhyiddin. Rayuan tu pun kalah. Sebab bila Mahkamah minta bukti apa sebab tak boleh serah duit UMNO balik, sebab tidak ada kaitan duit yang dimasuk, duit yang dikatakan daripada 1MDB masuk sebelum 2013. Selepas 2013 pilihan raya, duit akaun UMNO tu dah clear, dah tak ada. Jadi macam mana duit yang dibawa masuk, lepas tu ada 400-500 juta, lepas tu yang masuk dalam akaun tu dikata duit OMDB, tak ada kaitan dengan OMDB. Tapi dia pun tak nak keluarkan, tak nak lepaskan duit UMNO, supaya UMNO bergantung harap kepada Bersatu.
Kemudian kita tengok apa berlaku di Sabah. Di Sabah, walaupun kita cakap UMNO patut bertanding sendirian, BN kena bertanding semua 73 kursi. Bung Mokhtar pun dah sebut dah. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya kita tengok, kan? Mereka akhirnya bersetuju. UMNO BN bertanding 42 kursi, bagi kat Bersatu. Tiba-tiba Bersatu khianat kita. Parti PBS tiba-tiba selepas pilihan raya masuk menjadi Pakatan Perikatan Nasional. Tak cukup dengan itu, dia taja pula tajuk calon-calon bebas bertanding lawan dengan calon-calon daripada Barisan Nasional. Sehingga keputusan kita cukup teruk di Sabah. Tikam belakang. Jadi nak salahkan UMNO juga? Daripada mula bismillah, daripada mula mukadimah, dahlah engkau hanya menang 13 kursi, 13 kursi ni hanya 6 je yang dengan dia. 16 curi daripada kita, 9 curi daripada PKR. Dia tak layak jadi Perdana Menteri pun kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Kursi timbalan pun dia tak boleh bagi pada kita. Tak kurang ajar ke? Dah tu menteri. Dah lah bagi menteri kat kita, kita dah bagi dia Perdana Menteri. Menteri dia pula, semua menteri-menteri penting kanan, dia bagi kat menteri dia. Kita, pertama sekali, menteri kita, yang Dato' Sri Zahid bagi senarai, bukan semua dia pilih. Betul lah? Yang dia pilih, Anwar Musa, Samsul Anwar Nasrallah. Tapi yang lain-lain bukan daripada list UMNO. Khairi Jamaluddin bukan list UMNO. Isyamuddin Tunusin bukan list UMNO. Kan? Yang lain-lain semua bukan list UMNO. Jadi kau rasa UMNO tak sikit hati? Lepas tu kualiti kementerian yang dia bagi, kementerian cahayam. Contohnya lah macam KJ lah. Orang pandang hebat KJ ni. Tapi kerja KJ ni dulu YB Yobiyin, seorang menteri muda daripada DAP, dia jaga Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Tapi kementerian yang kecil ni dibagi 3. Satu dibagi kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar. Satu dibagi kepada Samsul Anwar Nasrallah, Menteri Tenaga. Satu dibagi kepada KJ. Bila masuk office, 3 orang ni masuk di kementerian yang sama. KSU ada satu kandang. Last kali kena buka, lagi 2 KSU kena diwujudkan. Tak ke katun ni, kan? Macam tu kau rasa tak mengguris hati orang UMNO? Kemudian tengok apa berlaku di bawah. Mereka bayar untuk buka cawangan ni, pancing orang UMNO buka cawangan Bersatu. Ketua-ketua kampung banyak diberikan pada pemimpin-pemimpin Bersatu. Macam-macam lah. Tak payah cerita lah benda-benda kecil ni, kan? Persoalan dia, setelah kita mulakan dengan mukadimah yang baik, memberikan sokongan pada Muhyiddin, nama dia naik harum. Kenapa perlu khianati UMNO, kan? Sehingga akhirnya UMNO menjadi tidak selesa, merasa diri dibuli, merasa diri ditikam. Anwar Musa memang tak ada rasa apa-apa. Sebab apa dia tak rasa apa-apa? Sebab dia ialah jurucakap Muhyiddin Yassin. Apa dia minta dapat. Betul tak? Dia tak rasa dia dianaktirikan. Tetapi yang merasa dianaktirikan ialah kepimpinan UMNO. UMNO itu sendiri. Itu sebab daripada awal aku konsisten tak bersetuju kita beri kerjasama dengan orang ni. Kita tak sepatutnya bergabung. Biarlah bertahan sikit menjadi pembangkang. Okey. Okey tu. Salah satu lagi dia punya dakwaan tu bahawa kepimpinan UMNO selalu flip flop. Khususnya pengurusi BN tu sendiri. Dalam perkara-perkara dasar berhubung MN, sehingga berlaku kesamaran dan kekaburan dalam hala tuju MN tu. Dia kata dia memang tak sama, tak ada flip flop pun, kan? Memang daripada mula pun tanda tangan piagam dengan Muafakat Nasional. PAS kata bahawa kerjasama ini ialah ta'awun, kerjasama
dalam soal-soal kepentingan ummah, kepentingan Islam, kepentingan bangsa Melayu. Itu je. Dan baru nak pergi ke arah second level, iaitu tahaluf siasi. Tapi belum sempat kita bertahaluf siasi, mengadakan kerjasama politik dengan PAS. PAS sudah pun menyertai Parti Perikatan Nasional yang pengurusinya ialah Muhyiddin Yassin. Dan mereka membuat benda ni secara senyap-senyap. Dalam keadaan Anwar Musa tahu benda ni. Sebab apa? Supaya dia boleh paksa UMNO menyertai Perikatan Nasional. Dan bila UMNO menyertai Perikatan Nasional, kalaupun UMNO bertanding kursi lebih banyak, kalaupun UMNO menang pilihan raya akan datang, kita menang kursi jauh lebih banyak daripada PPBM sekalipun, tetapi pengurusi Perikatan Nasional yang memegang lambang Perikatan Nasional akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Ini hanya kerja nak membodohkan orang UMNO, nak mengangkat Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dah bagi peluang ni cukup lah. Pilihan raya nanti pergilah masing-masing. Kau rasa kau hebat, kau bertanding semua kursi. Lawan dengan BN. Betul tak? Ambil Anwar Musa ni. Kau dah suruh Anwar Musa buat kerja sampai dia dah tak jadi pengurusi BN. Takkan tak boleh bagi ketera itu bagi Anwar Musa? Bagilah. Bagi peluang kepada orang lain. Kan? Bagi pada Alwi Cik Mat ke, bertanding menentang Anwar Musa di ketera. Kita tengok lambang mana yang laku. Senang. Kita tengok lambang mana yang laku. Dia yakin sangat bahawa kalau UMNO bekerjasama dengan PAS, bekerjasama dengan PPBM, baru UMNO boleh menang. Okey, tak apa. Kita cuba tengok pilihan raya akan datang. Biarkan PAS bersama dengan Bersatu, kan? UMNO lawan bersendirian bersama dengan BN. Tengok boleh menang tak? Tempat dia, tak payah cerita tempat lain. Ambil contoh di Parlimen Ketiri sekali. Okey, Tok, saya ada satu soalan. Okey, soalan. Dalam live Anwar Musa ni, dia mengatakan bahawa sebenarnya usul bahagian-bahagian UMNO ni tak sampai pun 60. So adakah dia ni bercakap kerana dia nak sedapkan hati dia, nakkan kita tahu sebenarnya 2 lebih pada 2/3 sebenarnya. Saya terus terang saya beritahu yang maklumat yang saya terima, di kalangan ketua-ketua UMNO bahagian ada 143 ketua bahagian yang tidak bersetuju kerjasama diteruskan. Tapi ketua bahagian tidak mewakili suara akar umbi. Tapi saya nak beritahu ada 143 ketua bahagian yang berani menyuarakan menentang pemerintahan Muhyiddin Yassin. Maknanya ada ramai lagi ketua bahagian yang terpaksa mendiamkan diri. Contohnya dia menteri. Takkan dia nak kata dia tak setuju. Kan? Dia timbalan menteri. Dia pengurusi GRC. Ada pengurusi GRC yang berani macam Jazlan Yaakob. Tapi tak semua. Betul tak? Okey. Tetapi saya tak percaya ada 189 bahagian yang membuat undi tidak percaya ataupun tidak mahu meneruskan kerjasama. Pertamanya, saya rasa tak mungkin boleh tembus bahagian Anwar Musa. Anwar Musa memang dah berkarat PPBM. Dia tentu dia nak kerjasama dengan PPBM. Betul tak? Satu lagi, bahagian Sembrong, H2O. Tentulah dia nak kerjasama dengan PPBM. Betul tak? Betul. Dia pun dah keluar statement. Dia tak boleh tinggalkan teman seperjuangan dia, Menteri Semburit kita. Betul tak? Kekasih awal dan akhir dia. Ini satu. Dia tak boleh tinggalkan contohnya Putrajaya. Sudah pun mengumumkan mereka menyokong kepimpinan Muhyiddin. So di situ je ada 3. Jadi macam mana 189? Tapi kalau dikatakan ahli di peringkat akar umbi, kan, tak mustahil. Tetapi bila nak dibawa menjadi usul, ketua bahagian memain peranan. Jadi mustahil lah
hanya 2 bahagian tidak mengemukakan usul. Bahagian kepala batas tak mengemukakan usul. Ketirih tak ada usul. Putrajaya menyokong Muhyiddin, kan? Sembrung menyokong. Jadi ada 4. Itu dah cukup membuktikan bahawa memang tak ada 189. Tapi akar umbi di peringkat bawah, kau menteri ke, ketua bahagian tu menteri ke, tak menteri ke, akar umbi tetap tak mau bekerjasama dengan PPBM. Yang ini mungkin Datuk Zahid tak clear kan? 189 ni angka mana yang diambil? Tapi kesimpulannya semua Akar umbi di bawah tak menyokong. itu yang penting. Kalau tanya akar umbi di bawah ni, dia sokong tak PPBM? No. Dia sokong tak UMNO kerjasama dengan DAP? No. Ini akar umbi di bawah. Okey. Okey, faham. Okey, Dok. Salah satu lagi dia punya alasan tu. Dia mengatakan kepimpinan UMNO ni sering yang tadilah untuk bubar parlimen lah, sedangkan situasi rakyat menderita akibat COVID-19 dan tekanan ekonomi yang berat tu. Dia tak setuju yang tu. Dia senang macam inilah. Engkau tak kena nyaya sebab engkau jadi baru Mahathir. Contohnya Anwar Musa. Dia sudah nak didakwa oleh SPRM. Dia dah tak boleh keluar negara. Nama dah blacklisted. Dia nak rasmikan dia punya masjid dekat selatan Thailand. Tak boleh. Minta tolong dengan immigration. Kan? Ni Azam beritahu aku ni perkara khas dia. Kan? Minta tolong dengan immigration. Immigration kata ini Latifah Koya sendiri yang arang. Dia minta tolong dengan Latifah Koya, tak lepas. Tapi bila dia pergi bantu buat kerjasama UMNO dengan Mahathir, dia dah boleh pergi keluar negara balik. Kes dia tak diprosid. Maknanya apa? Maknanya kalau kamu jadi baruah kepada Mahathir, baruah kepada Muhyiddin Yassin, kes kamu boleh ditutup. Jadi di mana datangnya keadilan? Orang yang melawan, contohnya Datuk Najib lawan, Datuk Zahid lawan, Tunku Nan peringkat awal lawan, kan? Ahmad Maslan lawan, Datuk Syarif Samad lawan, Aziz Rahim lawan. Siapa yang lawan, dia kena dakwa. Ada orang dia kena. Aku tahu banyak orang UMNO, kan? Dia ada kes tapi pendakwaan ke atas dia tak diteruskan, pendakwaan ke atas dia digugurkan kerana dia berkiblatkan Mahathir. Ada ni. Yang belum keluar pun ada. Yang dia keluar, yang dah keluar. Contohnya macam 3 hari berturut-turut Mustafa Mohamed dipanggil oleh pihak AMLA. Tapi bila dia diugut oleh Tun Daim, anak dia, isteri dia yang terima duit tu masuk dalam akaun isteri dengan anak. Takkan nak salah Datuk Najib. Datuk Najib bagi duit untuk pengundi luar dibawa balik, kan, untuk dana pilihan raya. Tapi duit tu ada akhirnya masuk dalam akaun isteri dengan anak, dan isteri dengan anak ni nak didakwa. Itu sebab Tok Pa akhirnya mengambil keputusan meninggalkan UMNO dan kemudian masuk Bersatu. Ada tak dia didakwa sekarang? Tak ada. Sama juga dengan Mas Ermiati. Nama dia disenaraikan sekali dengan Datuk Ahmad Maslan, sekali dengan Tan Sri Syarif Samad. Tapi disebabkan dia dah menyertai Bersatu, dia dah menjadi lembu suci. Lembu tu tak lembu lah, tapi lembu yang suci. Betul tak? Contohnya lagi, yang paling jelas, 2 manusia duduk satu katil melakukan pergerakan elephant fight elephant, kan? Ada CCTV yang jelas. Seorang daripada pasangan dah mengaku, memang aku dalam tu bersama dengan Azmin Ali. Tapi sampai sekarang tidak ada pendakwaan. Jadi mana datang keadilan? Tak ada pendakwaan. Kes yang melibatkan Syed Saddiq tak ada pendakwaan. Kes yang melibatkan Zeti Akhtar Aziz, ni sikit hari lagi ni ada benda lagi besar kita nak dedahkan pasal Zeti ni, kan? Jelas husband dia, anak dia dapat hampir 100 juta ringgit masuk akaun dia di Singapura. Duit datangnya daripada sebuah syarikat yang bernama
Good Star Limited, yang dulunya merupakan anak syarikat kepada Petro Saudi. 1MDB buat kerjasama dengan Petro Saudi. Petro Saudi arahkan 1MDB untuk membayar di dalam akaun anak syarikat dia 700 juta US dollar. Daripada 700 juta US dollar ni, suami dan isteri Zeti dapat hampir 100 juta. Adakah kau dengar Zeti dipanggil ke SPRM? Ada? Adakah kau dengar bahawa mereka ni dipanggil oleh pihak polis? Ada? Tak ada. Sebab selagi Muhyiddin yang menjadi Perdana Menteri dan Muhyiddin mendapat arahan daripada Mahathir supaya jangan dakwa Syed Saddiq, jangan dakwa Zeti, jangan dakwa orang-orang aku ni, maka sampai bila pun mereka ni tidak akan didakwa. Tapi kalau orang tu musuh kepada Mahathir, musuh kepada Muhyiddin, laju je dia orang dakwa. Takkan tak nampak lagi. Okey Tok, satu lagi dia punya Anwar Musa mendakwa bahawa pimpinan UMNO ni, kegagalan pimpinan UMNO ni mewujudkan keharmonian, ketertiban dalam parti di mana berterusan bertelagah secara terbuka tu, dan menyebabkan yang ini betul. Yang ini betul. Memang UMNO gagal untuk mewujudkan keharmonian. Sebab orang yang tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan, iaitu Siswa Agung Barisan Nasional sebelum ni, dia selalu mendahului Presiden UMNO. Betul tak? Akal umbi ke UMNO ni ke bawah ni semua tak nakkan PPBM, tapi Anwar Musa duk ulang mempertahankan PPBM, memperlekeh UMNO. Kata UMNO ego, kata UMNO ada inferiority complex, tak sedar diri. Ada pernah dengar Anwar Musa kata bahawa UMNO pada 2018 telah difitnah? Ada? Tak pernah. Dia menghalalkan apa yang Muhyiddin dulu buat ke atas kita. Dia menghalalkan apa yang dulu Mahathir buat ke atas kita. Itu sebab akal umbi UMNO minta supaya ditukar Siswa Agung UMNO, Siswa Agung BN. Nampak? Jadi kalau dia kata tidak berlakunya keharmonian di dalam UMNO kerana bertelagah di media sosial, betul. Sebab dialah juaranya. Dialah juara dia. Yang lain ni cuma menjawab dia. Macam mana tak panah hati. Dia kata UMNO ni tak sedar diri, ego. Mesti ada MT UMNO marah. Puak Zakasi jawab. Mesti ada MT UMNO marah. Syabri Cik jawab. Mesti ada orang-orang yang menjadi penasihat UMNO marah. Itu yang Tengku Razali jawab. Sebab kau susah BN, patutnya jadi jeneral perang kita, tapi kau tidak ada keyakinan bahawa parti ni boleh hidup tanpa perlu bergantung harap pada sesiapa. Kau nak parti ni terus-menerus jadi baruah kepada Bersatu. Macam mana orang tak marah? Okey Tok, apa jangkaan Datuk malam ni Tok? Malam ni? Ya, bicara MT. Saya dengar semalam menteri-menteri daripada UMNO ni, sebahagiannya, saya tak kata semua tidak bersetuju dengan kenyataan Datuk Zahid supaya mereka meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebahagian besar lah. Kita kena ingatlah, sebab menteri-menteri ini bukan semuanya UMNO yang pilih, kan? Nama je menteri itu datang daripada keahlian UMNO, tapi dipilih oleh Muhyiddin, kan? Dipilih oleh Makcik Gemuk Ainun, dipilih oleh Hamzah Zainuddin. Jadi sudah pastilah dia jaga kepentingan Muhyiddin dulu. So dia orang dengar cerita malam ni, dia orang nak cuba mendesak Datuk Zahid letak jawatan. Saya rasa susah lah, susah. Dia boleh desak Datuk Zahid letak jawatan, tapi kena ingat bahawa dia kena ada numbers yang mencukupi. Dan bila menteri-menteri ini kebanyakannya bukan ahli MT UMNO, jadi belum tentu dia akan ada numbers. Tapi anything can happen. Anything can happen.
Sebab kena ingat sekarang ni Hamzah Zainuddin dah buat dekat atas restoran Cawan kat Publica tu. Dia dah buat dia punya bilik gerakan untuk 16 orang pengkhianat-pengkhianat UMNO ni menawan kembali 16 kawasan pilihan raya ni. Maknanya kalau kita kerjasama dengan dia orang, 16 orang ni tetap akan bertanding di tempat ni. Sama ada menggunakan tiket Perikatan Nasional atau bebas, kita tak tahu. Kan? Dan duit diberikan secukupnya untuk mereka buat kerja. Ada markas lah dekat Publica ni. Sebab situ dekat dengan markas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. So senang monitor. So dia orang ni betul-betul dia equip, kan? Jadi UMNO kena sedar hari ni bahawa bersatu sedang menggunakan duit sehabis baik untuk memastikan mereka boleh menang di kursi-kursi yang mereka akan bertanding. Sama ada bertanding secara halal, kursi yang kalau UMNO bekerjasama dengan dia orang, itulah kursi yang UMNO bagi dia orang, atau UMNO tak bagi pun dia orang tetap akan bertanding. So daripada berputih mata, lebih baiklah kita bertanding bersendirian. BN bertanding di kesemua 222 kawasan parlimen. Di Sarawak kita boleh deal dengan GPS. Itulah yang terbaik. Okey, Datuk, sekejap. Ya. Saya mencelah. Nak tanya Datuk. Minta maaf nak tanya soalan ni. Siapa Makcik Ainun ni Datuk? Dulu dia pegawai Pak Lah. Lepas tu dia jadi Setiausaha Agung, Setiausaha Akbar kepada Muhyiddin. So sekarang ni dia Setiausaha Sulit lah macam tu lah. Okay, Datuk, apa ni Setiausaha Agung DAP Ya. baru mengeluarkan kenyataan dia kata jangan heret kami dalam isu ini. Ya. Jangan gunakan kami sebagai alasan untuk menyelamatkan politik kamu, Anwar Musa. Ini salah dan tidak jujur. Kamu merupakan seorang desperado kerana mengheret DAP dalam politiknya dengan UMNO. Dalam UMNO. Yeah. Maksudnya dia I think I don't want to comment. Suka hati dia lah nak jadi apa. Aku punya pendirian simple. I disagree kalau UMNO nak kerjasama dengan DAP. Sebab kalau UMNO kerjasama dengan DAP, kan, kita akan terima padah lebih teruk daripada kita bekerjasama dengan Bersatu. dan DAP So pun kita patut fokuskan kita punya agenda ni ialah memenangkan Barisan Nasional dalam apa jua cara supaya UMNO Barisan Nasional menjadi tunjang kepada pemerintahan negara, bukan jadi barua kepada sesiapa. We want to be the main contractor to take care of the rakyat, bukan subkon. Okey Tok. Kalau lepas pilihan raya DAP nak jadi subkon kita, kita boleh fikirkan macam mana. Okey Tok. Apa Ya. ni dengan pendedahan yang dibuat, saya fikir dengan secara sengaja tu. Adakah Anwar Musa ni diminta dipecat tu, keahliannya? Datuk rasa Kalau ikut apa yang dia buat, itulah alasan yang dia gunakan untuk memecat saya. Dia kata saya tidak berkata benar apabila saya mendedahkan tentang Presiden nak bekerjasama dengan apa ni Tun Mahathir. Sekarang dia mendedahkan. Jadi sewajarnya lah memang dia dipecat daripada parti, kan. Tetapi saya nak beritahu bahawa bila Anwar Musa ni berani untuk menjadi panglima kepada Muhyiddin, sudah pastilah dah ada kira-kira dia. Sudah pastilah sudah ada jaminan daripada Muhyiddin kalau misalnya UMNO pecat dia, PPBM akan beri dia tempat di Keteri. Pasti. Lagipun Razi Jidin ni bukan apa benda sangat pun. Betul tak? Tori pun kalah teruk dengan Anwar Musa. Mungkin Muhyiddin ada menjanjikan dia sesuatu tu. Selain pada Anwar Musa, ada tak lagi yang Datuk rasa dalam kepimpinan UMNO yang Muhyiddin janjikan sesuatu tu? Benda ni kita tak nampak, kita tak payah ulas lah.
Tapi saya yakin mestilah dia sudah diberikan jaminan bahawa walaupun tak menjadi calon BN, dia pasti akan menjadi calon dalam pilihan raya yang akan datang di bawah tiket satu. Okey Tok, ada minta penjelasan sikit Tok. Okey, rakyat mengikuti rapat dah Tok. Okay. Rakyat mengikuti rapat situasi politik dalam negara sekarang ni Dato'. Ramai rakyat yang telah terpengaruh dengan propaganda mengatakan bahawa UMNO ni gila kuasa dalam keadaan pandemik sekarang ni. Jadi boleh tak Datuk pesan pada dia orang, bagi pencerahan sedikit pada mereka-mereka yang masih lagi terpengaruh? Sebenarnya UMNO ni tak gila kuasa. UMNO cuma gila. Dia ada 43 kursi, tapi dia bodoh. Dia bagi kepada PPBM yang hanya menang 13 kursi jadi Perdana Menteri. Ini kebodohan, bukan kegilaan. Kan? Dia ada 43 kursi, dah lah tak diberi jawatan Perdana Menteri, jawatan timbalan pun dia tak ambil. Ini satu kegilaan. Bukan setakat gila, bagi saya bodoh. Kan? Kita ni parti politik. Kenapa kita buat parti politik? Kita parti politik ialah untuk kita menawarkan diri kita untuk menjaga rakyat. Tapi kalau kita menang banyak kursi, ahli kita pun ramai, kita nak diberikan jawatan sebagai Menkon, kita nak jadi Subkon saja. Yang akhirnya menyebabkan kita tak boleh bayar gaji engineer kita, kita tak boleh bayar gaji arkitek kita, juruhukum kita tak boleh bayar gaji kaki tangan kita. Maka sebenarnya kita membawa syarikat kita ke arah kehancuran. Jadi kalau ada manusia-manusia goblok yang mengatakan bahawa UMNO gila kuasa, kan? Saya nak beritahulah, UMNO tak gila kuasa. Cuma UMNO gila kerana melepaskan kuasa yang sepatutnya berada di tangan UMNO. Bukan UMNO gila kuasa. Tak, maksud saya persepsi rakyat ni dalam keadaan... Itu sebabnya kita kena ramai orang yang bercakap bagi pihak UMNO yang membetulkan persepsi. Ya. Apa sebab kita tewas dalam pilihan raya umum yang ke-14? Kerana Pakatan Harapan berjaya membentuk persepsi yang sangat negatif ke atas Barisan Nasional. Kan? Bila orang kata Grab Datin Sri Rosmah punya, kita tak dapat menjawab dengan baik. Maka orang percaya Grab Datin Sri Rosmah punya. Pulau ni Langkawi. Kan? Ada jalan nak lalu depan hotel tak boleh, orang kata ni Datin Sri Rosmah punya hotel. Orang percaya. Kan? Bila Mahathir kata bahawa negara kita menuju ke arah kehancuran, nak buat macam mana? Negara kita ni ramai rakyat yang cerdik pandai, doktor, profesor, engineer, lawyers, but actually they are stupid. Kalau nak kata bahawa negara kita menuju ke arah kebankrapan, kehancuran, kau bukalah tengok betul ke statistik di bank negara tu. Dia orang kata hutang kita 1 trilion. Bukalah betul ke 1 trilion. Hutang kita makin lama 2015 lebih kurang 54% berbanding dengan GDP. 2016 turun 52, 2017 turun menjadi 50.8. 2000 suku pertama 2018 sebelum pilihan raya dah turun sampai 48% berbanding GDP. Hutang kita makin lama makin kurang. Bila hutang kita paling banyak? Zaman Mahathir 1986, ketika itu hutang paling teruk dalam sejarah. Berapa banyak? 103.4% berbanding GDP. Ada kita bankrupt masa tu? Tak ada. Tapi rakyat Malaysia ketika tu tak nak berfikir, tak nak guna otak, tak nak menyelidik sama ada dakwaan Pakatan Harapan ni betul ataupun tidak. Dia orang kata negara kita ni nak melingkup. Mana ada negara nak melingkup? 2017 pertumbuhan ekonomi Malaysia 5.9%. Dalam dunia ni yang paling hebat sekali pertumbuhan ekonomi 2017 ialah Filipina, 6.9. Nombor 2 terbaik pertumbuhan ekonomi yang di dunia ialah negeri China, 6.7%. Malaysia nombor 3, 5.9. Mana ada orang negara nak bankrupt, pertumbuhan ekonomi nombor 3 terbaik di dunia.
Tapi nak buat macam mana? Rakyat Malaysia tak nak mengkaji. Rakyat Malaysia tak nak meneliti benda ni. Itu sebabnya sebenarnya kita gagal untuk berhadapan dengan persepsi negatif ni. Kalau nak kata kita tak memberi penjelasan, aku dulu dengan sekarang ni aku relax sangat. Boleh pukul bola petang-petang. Kan? Dah tak ada kerja. Kan? Dulu ada UMNO, hari-hari kerja. Kan? Bila kena pecat dia boleh main golf balik lah. Tak? Tapi dulu tak ada masa. 6 bulan sebelum pilihan raya dah berhenti main golf. 2 tahun aku berhenti main golf. Kan? Kita tumpukan perhatian. Pagi, petang, siang, malam kita pergi berkempen, berceramah. Tapi masalahnya, bila orang fitnah kita, rakyat ni dia tolong forward laju. Ya, betul. Itu yang bila Rafizi buka, saya seorang apa dipanggil? Accountant. Saya tahu tentang angka ni. Kalau kita ni, kita tahulah dia lebih banyak kencing daripada betul. Betul lah. Tapi rakyat Malaysia ni ramai tak nak mengkaji. Dia main terima bulat-bulat. Angka-angka Rafizi Ramli contohnya. Rafizi kata kalau kena cukai jualan, tak kena cukai perkhidmatan. Kepala otak dia. Kan? Kalau kau pasang tayar kereta di kedai yang dia punya sales tahun melebihi 3 juta ringgit, maknanya kedai tu mesti kena ambil cukai perkhidmatan. Kau beli tayar, dah ada cukai jualan. Kau pasang tayar, ada cukai perkhidmatan. So macam mana dia kata kalau dah kena cukai jualan, tak ada cukai perkhidmatan? Ini yang orang sanjung tinggi. Lepas pilihan raya, tukar kerajaan dengan dia hilang. Ini masalah. Okey. Okey, apa ni, dengan pemecatan ataupun pertukaran Anwar Musa ni sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, adakah ini akan mengganggu rancangan PBBM seterusnya tu? Dia sebenarnya apa berlaku pada Anwar Musa ni tak mengganggu rancangan. Yang akan mengganggu rancangan rakyat untuk melihat sebuah kerajaan baru dipilih melalui fresh election. Apa yang boleh mengganggu rancangan rakyat untuk mendapat sebuah kerajaan yang adil, kerajaan yang mendengar, kerajaan yang prihatin terhadap payah jerih rakyat? Pertama sekali, sekiranya pilihan raya dilengah-lengahkan. Memang betul kita berhadapan dengan keadaan COVID. Pertama, angka COVID sangat menyangsikan. Kedua, COVID ni macam selma-selma biasa je. Yang paling penting, kita kena meningkatkan immune system kita. Jadi, dengan SOP yang hari ini sudah disediakan oleh SPR, sekiranya berlakunya pilihan raya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia orang tahu macam mana nak buat. Tapi janganlah ikut macam kat Sabah. Sabah ada kempen dan sebagainya. Sekarang tak payah kempen. Duk melalak depan kedai mamak macam ini pun boleh. Kan? So, apa masalah untuk tidak dibenarkan untuk diadakan pilihan raya? Kita boleh teruskan dengan pilihan raya. Malah Mahyudin sudah pun mengarahkan supaya SPR bersedia untuk mengadakan pilihan raya, menyediakan SOP-SOP bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Dah ready dah. Kan? Cuma Muhyiddin hari ni dia tahu kalau berhadapan dengan pilihan raya, parti dia terlingkup. Parti dia mungkin akan ditelan di bumi. Kan? Jadi suka tak suka dia akan cuba pertahankan seberapa lama penggal dia ni. Kan? Kalau boleh dia nak cukup sampai 5 tahun dan lepas tu dia pun nak berehat. Dia pun kalau dulu aku dengar dia boleh tahan 4 jam. Sekarang dah tinggal 3 jam. Satu hari. Ini tak ganggu percaturan Muhyiddin untuk dia menjadi PM akan datang ke? Tak, kalau dia boleh drag pilihan raya ni cukup 5 tahun, mungkin dia dah tak jadi. Dia dah tak jadilah. Lepas tu Hamzah Zainuddin dengan Azmin Ali lah berebut. Hamzah pun nak jadi presiden bersatu. Azmin Ali pun apa kurangnya, betul tak? Dia ada Haziq di belakangnya. So dia punya keyakinan tu lebih sikit. Okey Tok. Kalau anda kata dah timbul isu. So tak. Okey, itu pertama sekiranya pilihan raya tidak boleh dilakukan awal. Ini akan merencat
hasrat rakyat untuk mendapat sebuah kerajaan yang boleh menjaga kepentingan dia. Kedua, sekiranya malam ni menteri-menteri yang tidak mahu meletakkan jawatan ini, suara mereka ni lebih besar daripada MT-MT UMNO yang mahu supaya UMNO meninggalkan kerjasama dengan Bersatu. So kalau benda ni berlaku, maka sukarlah. Sukarlah. Maknanya keputusan yang mungkin diambil oleh ahli-ahli parlimen yang akan menarik diri daripada menyokong Muhyiddin ni akan menjadi keputusan peribadi, bukan lagi keputusan parti. Kita harap tidak begitulah. Kita harap ahli-ahli parlimen kita akan konsensus meninggalkan kerajaan Perikatan Nasional, urge for early election, dan kita akan cuba memerintah dengan rakan-rakan BN kita. Sebab itu dia dipecat. Ada maklumat yang mengatakan Anwar Musa dipecat kerana beliau menelpon ketua-ketua bahagian supaya jangan datang pada perjumpaan dengan Presiden. Sebenarnya kerja-kerja Anwar Musa ni bukan setakat kerja-kerja busuk ni je. Kita pun tahu bahawa dia ada memanggil ketua-ketua MP-MP kan. Dan MP-MP ni pula dia hantar mesej ni beritahu tolong mengesahkan kehadiran kita supaya kita boleh menyediakan token ke macam tu lah, lebih kurang kita tahu juga benda tu, cuma kita nak sebut kita tahu. So dia orang ni memang setiap kali Hamzah Zainuddin buat perjumpaan ke, Azmin Ali buat perjumpaan ke, memang dia bagi duit pada ahli parlimen kita. So ini tak ada benda sangatlah. Dia beritahu, bukan setakat dia beritahu supaya jangan datang perjumpaan dengan Presiden, yang menyebabkan ramai orang mengambil keputusan mendesak supaya tarik balik kerjasama dengan PPBM ni ialah kerana Anwar Musa beritahu dengan ketua-ketua bahagian supaya no Anwar, no DAP. Sebab orang kat bawah ni dia tak nak Anwar, tak nak DAP dan tak nak PPBM. Tapi kenapa kau cakap no Anwar, no DAP tapi kau tak sebut no PPBM? Betul tak? Yang tu yang orang marah. Makin ramai yang mengusulkan supaya kita keluar daripada kerjasama ni. Jadi saya rasa cukuplah tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.